Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aini Sofia binti Muhammad Basori. Jadi, pada video kali ini untuk tugasan penghayatan etika dan peradaban, saya dan rakan-rakan yang lain akan berkongsi mengenai keunikan masyarakat orang asli di Malaysia. Orang asli di semenanjung Tanah Melayu mempunyai sejarah yang tersendiri. Mereka adalah peribumi yang merupakan penduduk terawal yang mendiami semenanjung Tanah Melayu. Kebanyakannya, mereka tinggal di bahagian pedalaman. Kehidupan mereka begitu dekat dengan hutan dan alam semula jadi. Ada juga yang beranggapan bahawa orang asli ini golongan yang terpinggir kerana jauh ketinggalan daripada kemajuan masyarakat luar yang lebih moden dan serba canggih. Tapi hakikatnya, orang asli ini bukanlah golongan yang terpinggir. Mereka adalah masyarakat eksklusif dan unik yang berpegang teguh kepada budaya, adat dan kepercayaan untuk diturunkan kepada generasi yang akan datang. Orang asli adalah salah satu entiti masyarakat Malaysia yang tersebar di seluruh negara di semenanjung kecuali di negeri Perlis dan Pulau Pinang. Secara umumnya, orang asli di semenanjung Malaysia terbahagi kepada 3 kumpulan besar iaitu Melayu Proto, Negrito dan Senoi. Menurut Paul Wexley pada tahun 1964, ketiga-tiga kumpulan tersebut berbeza di antara satu sama lain dari segi fizikal, bahasa, kepercayaan, ekonomi dan organisasi sosial. Mereka merupakan kumpulan yang terawal datang ke kawasan ini iaitu pada beribu-ribu tahun dahulu. Negara kita yang kaya dengan budaya dan adat resam berbeza seperti masyarakat lain, orang asli juga mempunyai budaya, adat resam, pelbagai karya seni dan pantang larang yang diamalkan sehingga kini. Orang asli di Malaysia memiliki budaya mereka tersendiri. Orang asli di Malaysia memiliki karya seni hasil kraftagan, adat resam dan pantang larang yang masih dipelihara dan diamalkan sehingga ke hari ini. Walaupun Malaysia sudah 64 tahun merdeka dan pesat membangun dengan arus kemodenan. Bagi memastikan sejarah masyarakat orang asli di Malaysia tidak hilang di telan zaman, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Malaysia menubuhkan muzium dengan bangunan asalnya merupakan rumah kediaman bekas Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Orang Asli pada tahun 1987. Di dalam muzium tersebut, terdapat sebanyak 1,300 jenis artifak yang mencakupi 18 jenis suku kaum orang asli yang terdapat di semenanjung Malaysia dan diperagakan mengikut pembahagian sudut. Muzium tersebut terletak di Gombak, Selangor. Antara sudut yang terdapat dalam pembahagian itu ialah sudut yang membabitkan peralatan muzik, perhiasan diri, pakaian, seni ukir dan kraft tangan, peralatan memburu, adat perkahwinan serta kepercayaan. Selain pameran, muzium tersebut juga menyajikan persembahan yang dinamakan sebagai sewang. Persembahan ini menggabungkan elemen tarian dan nyanyian yang berasal dari suku kaum Semai. Tarian ini dilakukan bagi tujuan perubatan serta turut merangkumi unsur semangat dan upacara. Namun demikian, persembahan tersebut kini telah diolah bagi tujuan hiburan semata-mata. Penari bagi tarian ini akan membentuk sebuah bulatan semasa persembahan dan biasanya diiringi dengan paluan alat muzik seperti ketukan buluh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan mengenai agama yang dianuti oleh kaum orang asli di Malaysia. Baiklah, terdapat 3 jenis agama yang dianuti oleh kaum orang asli di Malaysia, iaitu agama animisme, agama Islam dan juga agama Kristian. Yang pertama, agama animisme.
Agama animisme merupakan agama yang mempercayai perkara-perkara tahyul dan agama yang utama dianuti oleh kaum orang asli sama ada kaum Senoi, Negrito dan Melayu asli. Agama animisme merupakan agama yang pertama muncul dan merupakan agama keturunan daripada nenek moyang yang dianuti oleh kaum orang asli, dan terdapat seramai 73,395 orang berpegang kepada agama ataupun kepercayaan animisme pada zaman itu. Seterusnya, agama Islam. Agama Islam mula diperkenalkan kepada kaum orang asli pada abad ke-10 Masihi dan terus berkembang sehingga sekarang. Walau bagaimanapun, melalui penyebaran agama Islam, terdapat 12,437 orang kaum orang asli yang telah menganuti agama Islam di seluruh Malaysia, dan mereka menerima baik mengenai agama Islam dalam kehidupan mereka. Selain itu, agama Kristian. Agama Kristian mula disebarkan dalam kalangan orang asli bermula pada pertengahan abad ke-19 Masihi, dan kumpulan orang asli yang pertama menerima perhatian daripada orang Kristian ialah mereka yang berada di negeri Melaka, Perak, Pahang dan juga Negeri Sembilan. Melalui penyebaran agama tersebut, terdapat seramai 5,570 orang kaum asli telah menganuti agama tersebut pada ketika itu. Walau bagaimanapun, hal ini dapat dilihat di dalam jadual 1 dan jadual 2 yang disediakan, dan menunjukkan mengenai peratusan ataupun jumlah kaum orang asli yang menganuti agama Kristian, animisme, agama Islam dan juga agama-agama lain di negeri-negeri di dalam Malaysia. Baiklah, sekian saja daripada saya. Seterusnya saya akan memberikan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nurul Izzah binti Kamruzani. Saya ingin ceritakan tentang kemahiran yang ada pada orang asli. Kebanyakan orang asli mempunyai kemahiran mereka tersendiri tetapi tiada sijil. Orang asli juga dikenali sebagai masyarakat yang bergantung hidup kepada hutan dan persekitaran semula jadi. Kegiatan yang sering dijalankan adalah pertanian pindah, memburu dan mengumpul hasil hutan. Terdapat beberapa kemahiran unik yang dapat kita lihat seperti kemahiran pembuatan rumah. Rumah mereka berbentuk pisang sesikat yang dibina daripada buluh dan daun betam serta tepus. Kebiasaannya mereka suka membina rumah yang ringkas kerana mereka mengamalkan cara hidup berpindah randah. Kegiatan memburu merupakan pekerjaan kedua bagi masyarakat orang asli. Ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat orang asli mempunyai kemahiran dalam memburu binatang. Antara hasil buruan ialah tupai, landak, kera, pelanduk, ayam hutan, babi hutan, burung dan sebagainya. Seterusnya kita juga dapat melihat kemahiran daripada masyarakat orang asli yang diperoleh daripada memungut hasil hutan. Sebagai contoh, rotan dan buluh dijadikan alat perabot dan akar kayu seperti kayu cendana dijadikan minyak wangi. Selain itu, orang asli juga sangat mahir dalam kesenian ukiran dan lukisan. Antara barang-barang yang dihasilkan termasuklah kerambit, bubur ikan, topeng, sumpit dan lain-lain ukiran. Kebanyakan hasil kesenian ukiran yang diukir berasaskan kayu, akar dan lain-lain bahan semula jadi. Keunikan pada kraf tangan orang asli sering menjadi perhatian kerana kesemuanya berasaskan daripada sumber alam semula jadi. Hampir kesemua bahan-bahan yang dihasilkan daripada kemahiran masyarakat orang asli ini mempunyai aspek-aspek keunikan mereka tersendiri. Hal ini kerana mereka menghasilkan sesuatu barang itu menggunakan idea dan kreativiti mereka sendiri. Di samping itu, orang asli juga mempunyai kemahiran dalam mendapatkan madu lebah. Terdapat juga kemahiran seni dan kreativiti serta penciptaan alat muzik oleh masyarakat orang asli.
Bahasa. Setiap suku bangsa orang asli ini terbahagi kepada beberapa etnik dan mereka bertutur dalam pelbagai bahasa. Bahasa menjamin kedaulatan sesebuah negara dan setiap bangsa mempunyai bahasanya yang tersendiri. Begitulah juga perihalnya bagi setiap suku kaum etnik orang asli yang mempunyai bahasa tersendiri yang digunakan oleh mereka untuk berhubung dengan sesama sendiri dalam lingkungan komuniti orang asli. Antara bahasa atau dialek yang mereka gunakan ialah dialek Melayu tempatan, bahasa Semai dan bahasa Austronesia. Setiap bahasa yang digunakan oleh orang asli ini berbeza mengikut pertempatan mereka. Sebagai contoh, bahasa Semai merupakan bahasa yang dituturkan oleh kaum orang asli Semai yang berada di perkampungan orang asli seperti di negeri Perak. Selain itu, bahasa Semai ini juga dituturkan oleh masyarakat Semai yang berada di Pahang iaitu di Kuala Lipis dan Tanah Rata. Pendudukan. Tempat tinggal seperti yang kita sudah tahu, kebiasaannya pertempatan orang asli adalah berpusat di kawasan pendalaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan kajian yang telah dibuat oleh Stephen Necton 2007. Kependudukan geografi mereka yang terletak jauh di dalam pendalaman. Hal ini mengukuhkan lagi pemikiran mereka iaitu tidak berfaedah menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Antara kawasan pertempatan masyarakat orang asli ialah kaum Semai merupakan suku kaum orang asli yang terbesar jumlahnya berbanding dengan populasi suku kaum etnik yang lain. Demografi kependudukan mereka adalah sekitar Banjaran Titiwangsa yang meliputi kawasan Perak, Tengah Perak, Selatan dan Pahang Barat. Menurut Hadi dan Karim 2007 menyatakan bahawa etnik peribumi yang banyak mendiami kawasan tengah semenanjung Malaysia dan kebanyakannya berada di kawasan Banjaran Titiwangsa dikenali sebagai orang asli Semai. Keadaan ini ternyata berbeza dengan demografi masyarakat Semai yang tinggal di Kampung Cangkit Bintang yang jauh di pendalaman. Jalan masuk ke perkampungan ini yang kecil dan jauh dari masyarakat luar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zul Iskandar bin Muhammad. Pada perbincangan kali ini, saya akan membentangkan tentang kepercayaan kaum orang asli di Malaysia. Masyarakat orang asli adalah suatu komuniti yang dipenuhi dengan pelbagai adat resam dan budaya yang unik. Adat dan kepercayaan mereka tetap wujud sehingga kini dan mempunyai hubungan yang rapat dengan persekitaran semula jadi serta makhluk-makhluk gaib di alam ini. Mereka percaya bahawa setiap apa yang berada di sekeliling mereka mempunyai roh atau semangat tertentu. Oleh sebab itu, mereka amat menjaga hubungan mereka dengan alam sekitar untuk memastikan keharmonian antara mereka dan juga alam. Mereka menghormati setiap entiti yang ada agar ia tidak memberikan malapetaka kepada mereka yang masih hidup. Antara salah satu kepercayaan mereka ialah berkaitan kulit kura-kura. Mereka percaya bahawa dengan membakar kulit kura-kura adalah untuk menghalang daripada berlakunya ribut. Semasa mentera dibaca, kulit kura-kura yang dibakar dicampur dengan daun lada, serbuk lada dan kulit pinang. Menurut mereka, bunyi guruh yang terhasil adalah perlahan dan suara kura-kura yang dikenali sebagai kura-kura badi yang menyebabkan bunyi nyaring. Selain itu, kulit kura-kura yang dibakar dapat menghalau haiwan liar seperti gajah. Bukan itu sahaja, masyarakat orang asli percaya bahawa jika seseorang itu menghina sifat kura-kura yang berjalan perlahan, akan ditimpa musibah. Terdapat 3 kumpulan orang asli yang terbesar di Malaysia. Antaranya ialah Negrito, Senoi dan Melayu Proto. Selain itu, terdapat beberapa puak di setiap kumpulan yang dinyatakan ini. Kaum orang asli Negrito terdiri daripada suku etnik Kensiu, Kintak, Lano, Jahai, Mandrik dan Batik. Dan kumpulan ini mendiami kawasan sekitar Banjaran Titiwangsa. Suku etnik Batik tinggal di kawasan pedalaman serta dahulunya mereka suka berpindah randah kerana ingin mencari tempat yang sesuai untuk mencari makanan. Suku etnik Jahai, mereka tinggal di kawasan hulu Perak iaitu Banun, Sungai Tiang dan persisiran empangan Temenggur.
manakala etnik Kinta pula tinggal di kawasan pinggir di daerah Gerik. Etnik Mandarin tinggal di kawasan pedalaman Kelantan dan dahulunya mereka turut gemar berpindah randah. Seterusnya, etnik Khensu tinggal di kawasan pinggir di daerah Baling dan akhir sekali etnik Lano tinggal di kawasan pedalaman Hulu Perak. Seterusnya, kaum orang asli Senoi dan mendiami di dalam pedalaman negeri Perak, Kelantan serta Pahang. Terdapat 6 etnik di dalam kumpulan kaum iaitu Cewong, Mahmeri, Jahut, Semuk Beri, Semai dan Temia. Suku etnik Temia tempat tinggal mereka ini ditentukan sendiri oleh penghulu mereka dengan menggunakan cara berhalak atau jampi. Yang pasti mereka akan mengelak daripada tinggal berdekatan dengan kawasan tanah perkuburan. Suku etnik Semai pula tinggal secara bertaburan di kawasan Bajaran Titiwangsa meliputi Perak Tengah, Perak Selatan dan Pahang Barat. Suku etnik Mahmeri atau dikenal sebagai orang hutan atau istilahnya bersisir. Tempat tinggal mereka adalah berhampiran dengan laut dan mereka turut bekerja sebagai seorang nelayan. Manakala etnik Cewong tinggal di kawasan pinggir di daerah Raub dan Temerloh, Pahang. Seterusnya, etnik Semuk Beri tinggal di kawasan pinggir Pahang dan Terengganu. Akhir sekali, suku etnik Jahat tinggal di kawasan-kawasan yang dipanggil sebagai Keridau Paya. Kumpulan yang terakhir iaitu kaum orang asli Melayu Proto yang terdiri daripada etnik Temuan, Semelai, Cakun, orang Kanak, orang Kuala dan orang Seletar. Kumpulan ini berpusat di sekitar kawasan pantai, kuala ataupun lembah. Suku etnik orang Seletar merupakan sekumpulan pengembara pesisiran pantai dan tinggal di dalam perahu dan pulau. Suku etnik Cakun pula tinggal di bahagian selatan Semenanjung dan berasal daripada Yunani, serta mereka masih mengamalkan amalan animisme. Etnik Kanak tinggal di kawasan pinggir kampung Selangi, Mawai di daerah Kota Tinggi, manakala etnik orang Kuala tinggal di kawasan Kuala-Kuala Sungai di pesisiran pantai selatan negeri Johor. Seterusnya, etnik Tamuan tinggal di Selangor, Pahang, daerah Muar, Johor dan Negeri Sembilan. Akhir sekali, suku etnik Semelai tinggal di Pahang Tengah. Masyarakat orang asli di negara ini bukan sahaja terkenal dengan pelbagai keunikan khazanah warisan alam, seni dan budaya, tetapi juga pelbagai makanan tradisional. Terdapat sejenis makanan tradisi orang asli iaitu KY Kemnen atau ubi kayu bakar yang dikatakan makanan wajib yang perlu ada pada setiap musim perayaan dan sering dihidangkan kepada pengunjung di penempatan orang asli itu. Kebiasaannya, sumber makanan orang asli ialah berasaskan alam semula jadi sama ada tumbuh-tumbuhan maupun haiwan. Cara masakan mereka juga sememangnya unik dan kebanyakan makanan mereka dimasak menggunakan kaedah rebus dan bakar. Antara masakan yang sering dimasak ialah lemang buluh dan ayam balut. Jenis masakan ini sememangnya menyelerakan mata yang memandang dengan keunikan rasa ramuan semula jadi. Manakala, sesetengah masyarakat orang asli juga memakan makanan eksotik seperti ular, katak, kera dan mengkarung. Namun, terdapat segelintir masyarakat orang asli yang mulai sedar akan perkara itu seharusnya dielakkan kerana sememangnya tidak baik untuk kesihatan badan dan juga kecerdasan otak. Malah, mereka juga sekarang dapat membezakan mana yang baik dan buruk serta halal dan haram kerana kebanyakan penduduk orang asli telah mulai memasuki Islam. Tambahan juga, ada antara mereka yang mula memasak makanan seperti orang Melayu. Walaupun mereka sedar akan perkembangan teknologi, namun mereka lebih memilih untuk mengekalkan cara tradisional yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Antara kaum yang dikelaskan sebagai komuniti terpinggir adalah orang asli. Mereka telah hidup secara terasing dan kurang mendapat perkhidmatan sempurna, terutama akses kepada pendidikan. Kedudukan geografi yang terletak jauh di pedalaman telah mengukuhkan pemikiran dalam kalangan masyarakat orang asli bahawa tiada faedah untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Mengikut perangkaan, terdapat lebih kurang 80% kanak-kanak orang asli yang tidak pernah menamatkan persekolahan di peringkat sekolah menengah. Kementerian Pendidikan Malaysia dibantu oleh UNICEF berusaha membangunkan pendidikan yang berkesan kepada kanak-kanak orang asli. Walaupun lebih 50 tahun negara Malaysia merdeka, kerjayaan murid orang asli dalam bidang pendidikan jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan rata-rata rakyat di negara ini.
Sungguh pun seramai 117 pelajar orang asli telah berjaya menempatkan diri di institusi pengajian tinggi awam. Angka ini masih kecil berbanding dengan jumlah mereka yang melebihi 150,000 orang. Masyarakat orang asli terus terpinggir dan kurang peluang bergaul dengan masyarakat arus perdana walaupun peruntukan yang disediakan untuk pembangunan pendidikan terus bertambah saban tahun. Antara penyebab utama yang menjadi punca kepada berlakunya sedemikian ialah kerana sikap masyarakat orang asli yang gagal menerima secara positif dan efektif sistem pendidikan negara, sedangkan pendidikan itu sendiri berupaya mengangkat martabat dan harga diri mereka. Bagi kebanyakan ibu bapa pelajar-pelajar orang asli yang mempunyai taraf pendidikan rendah, mereka tidak mampu membantu anak-anak mereka dalam pelajaran. Keadaan ini mendorong mereka menghantar anak-anak belajar di pekan atau bandar dan menyerahkan segala tanggungjawab pendidik kepada pihak sekolah sepenuhnya. Kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia amat komited melaksanakan transformasi sistem pendidikan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. Transformasi pendidikan ini bermatlamat melengkapkan setiap murid di negara kita termasuk orang asli dengan segala kemahiran baharu yang diperlukan oleh mereka untuk merebut peluang dan menangani cabaran abad ke-21. Dalam usaha untuk bersaing dengan negara maju di dunia, sistem pendidikan kita perlu berusaha melahirkan generasi muda yang berpengetahuan, mampu berfikir secara kritis, kreatif, mempunyai kemahiran berkepimpinan dan berupaya komunikasi dengan berkesan pada peringkat global. Di sini jelaslah kepada kita bahawa masyarakat asli sebenarnya mempunyai satu adat dan budaya yang amat unik. Keunikannya telah menjadikan masyarakat kini lebih stabil dari sudut sosial, ekonomi dan politiknya. Tidak ada unsur-unsur hasad dengki, khianat, sabotaj, kedekut, dendam dan sebagainya. Mereka menjaga hubungan baik dengan ketiga-tiga unsur di dunia ini, iaitu makhluk supernatural, manusia dan alam sekitar. Konsep worldview atau pandang dunia masyarakat kini termasuklah di dalam segala adat dan budaya serta pantang larang yang telah mengawal masyarakat pada zaman ini daripada mereka kecil sehingga besar dan juga sehingga mereka mati nanti. Walaupun segala peraturan ini tidak dibuku atau dikanunkan, tetapi mereka sama sekali tidak akan melanggar kerana kefahaman yang tinggi terhadap kesan dan akibatnya. Oleh itu, sama-samalah kita melihat dan memahami bahawa orang-orang asli memang mempunyai satu budaya dan adat yang tinggi di mana ianya telah berjaya mengawal masyarakat ini dengan baik sekali. Melalui konsep worldview ini, mereka berjaya memupuk nilai-nilai murni yang boleh memandu dan memimpin mereka agar selamat dan sejahtera di dunia. Masyarakat asli ini telah mempraktikkan satu hubungan yang sangat murni dengan tiga unsur utama di dunia, iaitu manusia, alam dan kuasa. Tingginya nilai budaya dan etika masyarakat orang asli telah menjadikan mereka dapat bertahan dan berjuang di dalam kebesatan aras pembangunan dan globalisasi kini. Sekian, terima kasih.